Lately ni, ramai yang asyik sebut pasal B-roll. Tapi korang tahu ke B-roll ni apa sebenarnya? So, B-roll ni sebenarnya ialah Hi guys, I'm Firdaus and welcome back to my channel. So, pada yang pertama kali menonton video aku nak ucapkan selamat datang. And jemputlah untuk singgah tengok daripada mula sampai ke habis. Berkait balik dengan topik tadi, sebenarnya aku terpanggil untuk kupas topik B-roll ni sebab bagi aku dah terlalu banyak sangat kekeliruan, especially dekat Malaysia ni. Okey, term B-roll ni sebenarnya banyak digunakan dalam industri filem, industri TV, broadcast ataupun dalam video production. Apa yang dimaksudkan dengan B-roll ni? Okey, B-roll ni sebenarnya ialah secondary shot ataupun shot kedua yang berbeza daripada main shot iaitu A-roll. So A-roll ni usually ialah shot orang yang sedang bercakap, sedang interview. Contoh dia macam aku. Okay. So automatically footage yang aku sedang bercakap ni ialah A-roll. Aku bagi satu contoh ringkas apa tu B-roll. Contoh dia korang tengah tengok sekarang ialah A-roll macam aku cakap tadi iaitu footage aku sedang bercakap. Tapi sekarang video ni akan mula menunjukkan B-roll yang tak berkaitan. Tapi sewaktu aku masih bercakap untuk bagi korang a better idea macam mana fungsi B-roll dalam sesuatu video. Muka aku dah ditutup dengan footage-footage B-roll tapi korang masih boleh dengar suara aku bercakap. So, inilah penggunaan B-roll usually yang korang akan jumpa. B-roll yang digunakan akan berkait dengan apa yang dicakap oleh orang yang sedang bercakap dalam video tersebut. So, abaikan footage tadi tu sebab aku just nak bagi contoh penggunaan B-roll dalam situasi ni. So, apa kepentingan B-roll ni? Okey, B-roll ni penting sebab kalau tak ada B-roll, video kita akan lebih bosan tau. So, korang bayangkan ada satu video dekat mana speaker video tersebut akan bercakap maybe 5 ke 10 minit tanpa ada satu pun B-roll. Kau kena hadap je muka orang dekat depan ni daripada mula sampai ke habis. Yalah, macam orang buat Instagram live kan, tak boleh nak masukkan B-roll apa semua. Okey, tu adalah contoh. Maybe as an audience korang akan rasa macam alah, asyik tengok muka orang ni and then korang tak boleh nak concentrate lama kan. Okay, dekat situlah dekat mana B-roll akan memain peranan untuk menarik minat orang untuk tengok video korang. Okay, ni contoh lagi satu. Hi guys, ini merupakan workspace setup aku untuk tahun 2021. So, aku gunakan mouse MX Master 3 yang dikeluarkan oleh Logitech. Sebab mouse ni memang sedap gila kalau kau nak comparekan dengan mouse-mouse lain. Tapi, basically itu ialah contoh penggunaan B-roll dalam sesebuah video. Okay, korang boleh nampak tak beza dia bila ada B-roll sebagai insert shot dengan tak ada B-roll? Mana yang lagi menarik perhatian, mana yang korang boleh lagi fokus tengok, mana yang lagi korang rasa menarik untuk korang tengok. Lagi satu confusing lah, B-roll ni memang kena kreatif ke? Kena kamera berpusing-pusing, kena ada transition? No, jawapannya tidak sama sekali. Yang ni aku rasa paling orang confused. To be honest, aku tak terkejut pun sebab aku dah jumpa few clients yang bila kita sebut B-roll, tapi sebenarnya dia nak maksudkan tentang creative B-roll ataupun epic B-roll yang difamouskan oleh Dennis Kiefer. So dia thought the camera movement and everything, nama dia ialah B-roll. So dia memang mengakibatkan confusion lah, especially bila benda ni currently dah trend kan, semua orang nak buat that type of style. So macam mana rupa epic B-roll tersebut? Macam ni. So, itu ialah contoh epic B-rolls yang aku mention tadi. Adakah kita kena gunakan that type of shot dekat semua video kita? No, jawapannya tidak. That one, sebab tu dia panggil sebagai epic B-roll. Meaning dia something yang epic, something yang exaggerating. So, tak semestinya video interview pun korang nak buat kamera berpusing-pusing dah apa hal kau kan. So tak ada, kita tak buat tu dekat all the time. So semuanya bergantung pada tema ataupun mood video yang korang nak buat. So aku sejujurnya tak berapa suka dengan epic B-roll ni sebab bagi aku epic B-roll ni dia dah overly used dalam mana-mana video yang aku jumpa. Yelah, benda ni macam trend, macam last time kan, with all those transitions inspired by Sam Calder punya video ataupun JR Ali. So boleh digunakan tapi ikut pada situasi tersebut. If not, sejujurnya bila aku tengok bila tak kena dengan situasi, dia akan buat aku rasa macam aku macam cringe sikit tengok sebab dia macam terlalu try hard. Macam aku cakap tadi, aku faham yang benda ni currently ialah trend ataupun style yang tengah up sekarang ni. Tapi takkan daripada mula video tu sampai ke habis video tu korang nak kamera tu ada movement macam tu? No. So
B-roll ni tak semestinya kamera tu kena bergerak. We can even do B-roll yang static. Contohnya during weddings. Okay, ni adalah contoh shots during wedding. So, shot-shot ni semua ialah B-roll tau. Korang boleh nampak tak? Ada burung-burung, ada rama-rama. Adakah kamera dia bergerak berpusing-pusing? Tak kan? So, itu konsep. So, depending pada mood yang korang nak sampaikan dengan video korang. Aku nak share sikit tips dengan korang. Tapi yang ni terpulang pada korang nak terima boleh. Tak nak terima pun tak apa. Sebab ni tips and pendapat 20 sen aku. Pada aku, it's fine. Kalau korang nak buat epic B-roll ataupun korang nak buat those type of creative camera movement. Tetapi, video korang kena ada objektif. At least korang kena tahu. Korang nak, bila orang tengok video korang ni, dia rasa apa? Dia rasa teruja, dia rasa excited, dia rasa sedap. Okey, contoh paling penting sekali kalau kita buat video makanan kan. Makanan ni, objektif video usually nak buat orang rasa lapar, nak buat orang rasa terliur, nak buat orang rasa macam freshnya bahan yang digunakan apa semua kan. Tapi kalau daripada mula sampai ke habis, kamera tu wide angle, kamera tu berpusing-pusing, banyak sangat transition, korang duk asyik menjual chef instead of makanan. Korang rasa aku nak terliur tengok makanan tu ke? Korang rasa aku nak terliur tengok chef tu? Korang kena ada clear objektif of apa yang korang nak orang rasa bila orang tengok korang punya video. So, macam mana nak buat? Ada variety of mix of shot, ada wide angle, close up, macro ataupun extreme close up, and then ada motion, ada movement, ada slow motion and actions yang highlightkan kecantikan makanan tu. Contoh dia kalau korang tengok footage sushi ni kan, macam mana chef terbakar sushi tu. Basically, visual, apa yang korang nak portraykan ni, kena something yang boleh buat orang rasa macam terliur tengok video korang tu. So, bagi aku, that's the main point kalau korang shoot makanan tau. Aku harap korang jelas dengan apa yang dimasukkan dengan B-roll. And lepas ni, bila korang ada klien ataupun klien request korang dengan footage B-roll, korang boleh tanya balik dengan dia. Cik nak B-roll ke atau nak epic B-roll ataupun creative B-roll. So lepas ni korang lebih jelas dengan konsep apa yang korang nak buat untuk video korang. Kalau contoh korang pun tak suka nak buat those type of shot, creative movement apa semua kan, korang bolehlah share video ni dekat dia. So aku rasa tu je yang aku nak kongsikan dalam video ni. Feel free untuk tanya soalan dekat question box ataupun comment section dekat bawah ni. And if korang suka dengan konten ni, korang bolehlah like, subscribe, share ataupun follow aku dekat Instagram. And kita jumpa di video yang seterusnya.